Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk membincangkan mengenai pendidikan Islam. Jadi pada hari ini saya ingin membincangkan secara ringkas mengenai teknik untuk menulis abstrak itu. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan abstrak itu? Jikalau kita melihat dari Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, abstrak adalah sesuatu yang tidak berupa atau bersifat kebendaan, yakni tidak dapat dilihat atau dirasa dengan panca indera, tidak konkret ataupun maujud. Jadi apabila kita melihat dari sudut bahasanya, kita boleh fahami bahawa abstrak ini adalah sesuatu yang tidak khusus, yang masih lagi samar-samar, belum lagi menjelaskan sesuatu benda itu dengan konkret. Jadi, jikalau kita melihat dari aspek penulisan pendidikan Islam, ia merupakan satu ringkasan dari keseluruhan isi dokumen ataupun artikel yang disajikan secara singkat sahaja. Maksudnya, di dalam kita menulis artikel, pada kebiasaannya abstrak ini akan ditulis di bahagian depan sekali, termasuklah juga dalam penulisan disertasi ataupun tesis. Jadi dalam abstrak itu kita akan memperlihatkan secara ringkas mengenai apakah yang kita tulis sebenarnya. Jadi rukun abstrak, iaitu apa yang perlu ditulis di dalam abstrak itu, sekurang-kurangnya ada 5 perkara, namun ada juga sesetengah institusi membuat lebih daripada 5. Terpulanglah pada institusi masing-masing untuk menulis rukun abstrak itu, namun saya ingin membincangkan yang asasnya sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang perlu kita tulis di dalam penulisan abstrak. Iaitu yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita akan menceritakan latar belakang yang sesuai dengan tajuk kajian masing-masing secara ringkas sahaja. Kemudian yang kedua, kita akan menyatakan objektif ataupun tujuan penulisan artikel itu ditulis. Dan yang ketiga adalah menyatakan aspek metodologi penyelidikan secara ringkas sahaja. Ya, sama ada menjelaskan sampel, kemudian menceritakan teknik bagaimana kajian itu dijalankan secara ringkas. Dan yang keempat, kita akan menulis apakah dapatan kajian yang penting sahaja dalam abstrak kita secara umumlah. Kemudian yang terakhir, kita boleh memilih sama ada untuk menulis cadangan ataupun kita menulis implikasi. Dari aspek cadangan itu secara umum yang boleh kita ringkaskan daripada kesemua cadangan yang kita utarakan dalam artikel tersebut. Jadi tanpa kita buang masa, kita boleh melihat beberapa artikel contoh yang membuat kelima-lima rukun abstrak ini di dalam artikel masing-masing. Baiklah, di sini saya ada satu tajuk iaitu mengenai psikologi pendidikan mu'alaf dalam artikel proceeding mengenai mu'alaf. Artikel ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Salasiah Hanin Hamzah. Jadi di dalam abstrak ini kita boleh lihat bagaimana penulis ini menyusun abstrak tersebut sebagaimana dengan yang telah kita bincangkan tadi, yang mana di dalam abstrak ini beliau mulakan dengan pendahuluan, iaitu dari aspek psikologi dan pendidikan merupakan antara bidang ilmu yang perlu dikaji dalam kehidupan mu'alaf. Hal ini kerana golongan mu'alaf sering menghadapi pelbagai cabaran psikologi dalam usaha mendapatkan pendidikan Islam. Ada kalangan mereka menghadapi tekanan, kebimbangan, kemurungan dan kurang motivasi untuk
untuk menimba ilmu. Jadi ini adalah contoh pendahuluan yang ditulis dalam abstrak oleh pengkaji tersebut. Kemudian pengkaji itu membincangkan mengenai dengan objektif yang dibuat dalam penulisan artikel ini, yang mana justru itu objektif kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti cabaran dalaman dan luaran berkaitan psikologi yang dihadapi oleh mu'alaf dalam mendapatkan pendidikan Islam. Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis kaedah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah psikologi mu'alaf pendidikan Islam. Jadi kita boleh fahami penulis tersebut ingin membincangkan mengenai cabaran dalaman dan cabaran luaran, khususnya terhadap aspek psikologi mu'alaf tersebut dalam untuk mendapatkan pendidikan Islam. Selain beliau menganalisis kaedah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah psikologi mu'alaf tersebut. Kemudian beliau membincangkan mengenai dengan aspek metodologi secara ringkas, iaitu kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Jadi kita sudah faham beliau hanya menggunakan analisis kandungan, iaitu salah satu daripada pendekatan kajian kualitatif. Kemudian beliau membincangkan mengenai hasil kajian. Jadi kita boleh lihat selepas beliau menyatakan metodologi, beliau juga menyatakan mengenai hasil dapatan kajian beliau, iaitu hasil kajian mendapati antara masalah dalaman dalam aspek psikologi pendidikan yang dihadapi oleh mu'alaf adalah seperti pengurusan emosi, keyakinan diri, hasrat menjadi contoh teladan dan motivasi belajar yang rendah. Manakala aspek cabaran luaran psikologi pendidikan yang dihadapi oleh mu'alaf ialah persepsi dan penerimaan negatif masyarakat Islam, tentangan daripada keluarga dan masalah kewangan. Antara langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi cabaran dalaman dan luaran psikologi pendidikan mu'alaf adalah seperti meyakini tentang kelebihan menuntut ilmu, terus mendalami ilmu Islam sebagai kekuatan hujah mempertahankan kebenaran, membina kekuatan spiritual, memperkukuh keyakinan dan penghargaankan diri, serta mendapatkan sokongan moral daripada individu yang signifikan dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah ringkasan daripada hasil keseluruhan kajian penulis tersebut. Jadi ia memerlukan satu teknik lah untuk kita meringkaskan dapatan kita itu. Dan ianya perlu kepada pemahaman dan pembacaan yang kuat daripada seseorang penulis untuk membuat ringkasan hasil kajian di dalam abstrak ini. Kemudian yang terakhir, penulis ini memberikan implikasi yang mana kajian ini memberikan implikasi positif kepada mu'alaf dan agensi berkaitan bagi mengenal pasti cabaran psikologi pendidikan mu'alaf dan melaksanakan kaedah mengatasinya bagi melestarikan kesejahteraan hidup golongan mu'alaf. Jadi dalam hasil artikel yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Salasiah Hanin Hamzah, iaitu mengenai psikologi pendidikan mu'alaf, melalui ini ia akan memberikan implikasi yang positif, khususnya lagi kepada mu'alaf dan agensi-agensi yang berkaitan yang memiliki tanggungjawab untuk supaya mereka ini mengenal pasti apakah cabaran-cabaran khususnya dalam aspek psikologi pendidikan mu'alaf, dan ianya akan dapat memberikan ruang cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut bagi melestarikan lagi kesejahteraan hidup golongan mereka ini. Jadi itulah 5 rukun abstrak yang telah dibuat melalui artikel yang pertama ini. Jadi kita akan beralih kepada artikel seterusnya. Artikel ini mengenai gamification, a study on the concept of its application in Islamic education. Okay.
Gamification refers to the use of game elements or mechanical aspects of game frameworks into non-game activities such as education. Jadi dalam abstrak ini sebagai pendahuluan, penulis tersebut menyatakan maksud gamifikasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah gamification. Iaitu gamifikasi itu adalah merupakan penggunaan elemen game ataupun aspek mekanikal game tersebut ke dalam aktiviti yang asalnya bukan game. Sebagai contoh adalah pendidikan. Kemudian penulis tersebut menyatakan objektif penulisan ini iaitu this study was conducted to identify the concept of gamification in Islamic perspective and the impact of its application on Islamic education curriculum. So kita boleh faham dalam penyelidikan ini, artikel ini akan ditulis untuk mendapatkan konsep gamifikasi itu berdasarkan perspektif Islam dan apakah impak ataupun kesan melalui pengaplikasian gamifikasi ini ke dalam kurikulum pendidikan Islam. This study was conducted based on primary and secondary sources, focusing on the concept of gamification approach in education by using content analysis methods. Jadi ini adalah metodologi yang digunakan, dihuraikan secara ringkas sahaja, yang mana di dalam artikel ini hanya menggunakan metode kualitatif, iaitu menggunakan analisis kandungan, iaitu content analysis methods, dengan menggunakan rujukan sumber primer dan sekunder. Based on analysis, bila yang based on analysis ini kita sudah faham, ini adalah hasil dapatan kajian. Based on analysis, it was found that the integration of gamification approach has given a positive impact in the teaching and learning activities of students, including improving metacognitive, language skills, knowledge and soft skills of students through simulations conducted using this approach. This study also found that board games have the potential to be integrated as a gamification approach. So, dalam dapatan kajian ini, dengan menghasilkan dari rujukan primer dan secondary, kita boleh mendapati gamifikasi ini memberikan impak yang positif, khususnya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di sekolah, yang mana salah satunya untuk meningkatkan aspek metakognitif pelajar, meningkatkan kemahiran bahasa, kemudian meningkatkan pengetahuan dan soft skills, iaitu kemahiran asas pelajar melalui simulasi ataupun melalui kaedah pendekatan gamifikasi tersebut. Di samping itu, pengkaji ini mendapati penggunaan permainan papan mengalami potensi ataupun memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam pendekatan gamifikasi, khususnya bagi pendidikan Islam. At the end of this study, the researcher provide proposal for future research by providing a model in the form of research framework to build a gamification approach using board game elements in order to provide a simple guide for teachers to design this approach for their teaching and learning activities. So, dalam abstrak ini, penulis tersebut memberikan cadangan, iaitu mengenai satu model kerangka kajian untuk membina pendekatan gamifikasi menggunakan permainan papan agar ianya dijadikan sebagai panduan untuk membangunkan permainan papan itu untuk diuji kaji dalam pendidikan Islam nanti. Jadi inilah kelima-lima rukun abstrak yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita semua, khususnya lagi bagi pelajar mahasiswa atau mahasiswi yang baru saja mengikuti kursus peringkat pasca siswazah. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan
sedikit penjelasan secara ringkas tadi dapat memberikan kefahaman kepada kita semua, khususnya lagi kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mempelajari di peringkat pasca siswa sah pada masa kini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tutup perbincangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.